saudara, soal tata kelola yang kita ulas. Soal penyelewengan dana. Soal gunakan dana zakat dan dana kerajaan untuk kepentingan peribadi atau memperkayakan sanak saudara dah menjadi budaya dan amalan kita sekian lama. Menoktahkan kemiskinan, ya. Memperbaiki tata kelola pun juga penting. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam guys. Ini malam kedua kot, video kedua aku ulas tentang zakat dan Anwar Ibrahim ni lah. Aku confused sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh PMX ni, Perdana Menteri Malaysia ni, berkenaan dengan zakat dan tata kelola yang disebut sebagai mungkin ada salah laku atau apa pun lah. Tapi dari semalam aku jujur, aku cakap terang-terang, aku sayangkan Perdana Menteri yang setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkan tempat di penjara, dianiaya, dihina, dimaki caci dan sebagainya. Tetapi setelah menjadi Perdana Menteri, kelihatan PMX hilang arah. Banyak juga kenyataan-kenyataan baru ni yang dilihat sebagai kata-kata orang PMX cuma banyak bercakap tapi tak buat apa-apa. Aku selalu cakap, bagi dia masa lah. Kerana mentadbir negara bukan macam mentadbir kedai runcit. Tapi apabila dah 2 kali dan 2 hari ni PMX menyentuh soal dana zakat, bercakap seolah-olah zakat mempunyai kutipan wang yang banyak tapi kemiskinan tidak dihentikan. Aku pun tak tahu kenapa. Zakat ni nak memberikan bantuan kepada asnaf ni, dia ada peringkat. Dia ada saluran yang harus ditentukan oleh orang-orang sampailah ke depan rumah. Maksudnya daripada nazir, ketua kampung, zakat sendiri membuat pemeriksaan dan sebagainya. Dan tidak semudah yang PMX sebut untuk memohon zakat. Macam aku cakap sebelum ni. Mungkin ramai yang mengadu ke pejabat DUN dia susah. Tapi kesusahan itu tidak melayakkan dia menerima zakat. Faham tak? Dia bukan semudah, susah dapat zakat, miskin dapat zakat. Tak. Soal menjadi miskin dan kemiskinan ini, sebenarnya zakat adalah badan yang bertindak sebagai penyalur, pemegang amanah, penyalur wang yang diberikan oleh orang yang membayar zakat supaya sampai ke tangan yang betul. Ya. Jadi, wang zakat juga tidak diberikan kepada orang bukan Islam. Bila menyebut tentang penyelewengan wang zakat ataupun pemberian zakat ini sebagai satu perkara yang boleh menoktahkan kemiskinan, berarti PMX dan pasukan pemikirnya sudah kehilangan arah dan tujuan. PMX menyebut tentang kutipan zakat yang begitu banyak tetapi kawasan tempat itu tetap miskin. Jadi apa gunanya negara ini mempunyai Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, agensi-agensi, jabatan-jabatan yang dibayar gaji setiap bulan, allowance, baju, uniform, segala-galanya ada. Panjang cerita tentang zakat ni kalau aku nak ceritakan mau 4-5 video. Mungkin tak apalah, aku bagi 15 minit kot sembang kat sini malam ni. Antara benda yang aku nak sebut tentang kemiskinan ini ialah peranan kerajaan itu sendiri. Bukan zakat. Zakat mengutip berapa bilion, menghantarkan wang ini kepada golongan sasar, asnaf-asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Dan zakat juga termasuk menyediakan rumah. Kalau zakat Selangor, aku tak tahulah negeri lain, tapi Selangor aku ada rumah zakat. Sebuah rumah zakat sekarang mencecah RM100,000 sebagai contoh. 10 rumah zakat 1 juta. 100 rumah zakat. Berapa banyak rumah zakat dibina dan berapa jumlah kutipan wang yang ada. Belum lagi bantuan-bantuan perniagaan, bantuan bayar hutang, gorimin dan sebagainya. Banyak. Jadi PMX agaknya tak tahu siapa yang menasihati. Ini salah. Aku jadi macam, ya Allah ya Tuhan, kasihan aku Perdana Menteri aku. Kenapa sentuh zakat ni? Bukan tak boleh, aku juga orang yang turun sampai ke bawah. Kalau aku orang biasa tengok aku, banyak yang aku bantu.
mendapatkan bantuan zakat. Jadi kita lebih tahu penyelewengan zakat ni kat mana. Mungkin ada orang yang dibagi kepada ahli keluarga tertentu. Tak banyak. Dan kes itu terpencil. Pengurusan zakat Selangor sebagai contoh, aku berani cakap antara yang terbaik. Jumlah penerima zakat terbanyak mungkin dalam Malaysia ni. Diuruskan oleh amil-amil yang ada dalam jabat-jabat zakat di seluruh negeri Selangor. Mengedarkan wang berjumlah hampir bilion ringgit dalam pelbagai bentuk. Tetapi dia tidak menoktahkan kemiskinan, Datuk Seri. Untuk menoktahkan kemiskinan ini harus tanggungjawab kerajaan. Bagaimana? Pertama, memulihkan ekonomi, YB Datuk Seri. Yang amat berhormat Datuk Seri. Kalau ekonomi negara kita ini hancur, peniaga-peniaga terutamanya tidak boleh membayar zakat. Zakat juga tidak wujud. Bagaimana kita nak menyalahkan zakat seperti hari ini Maib pula. Kononnya tata kelola dan sebagainya. Kemudian minta Maib bersama pula dengan agensi. Tak boleh lah. Benda zakat ni dah ada aturan dan peraturannya. Mana boleh kita berkongsi dengan orang yang tak tahu aturan dan peraturan zakat tu sendiri. Bukanlah aku nak tunjuk pandai aku, tapi aku dengar pun malu. Sebenarnya apa yang harus kita buat ialah kita kena kembali memulihkan ekonomi negara ini. US dollar dengan ringgit ni dah berapa banyak jauhnya. Pelabur kita kat mana? Kenapa nak meletakkan kemiskinan dan ini kepada zakat? Tak kena. Itu yang aku kata, ya Allah ya Tuhanku, kenapalah Perdana Menteri aku? Siapa yang menasihatinya? Ini bukan condemn. Ini bukan serangan. Jangan salah faham. Ini niat baik aku nak bercakap. Aku ada ramai kawan yang berada dalam keadaan yang begitu teruk, susah. Dibantu oleh zakat. Tak mudah untuk kita mendapatkannya kerana bukan semudah minta dan dapat, tidak. Harus melalui beberapa proses yang panjang. Malah di barisan rumah aku ini juga ramai yang memohon tak dapat. Padahal susah tu. Bukan semudah yang PMX sebut. Tidak. Apa yang kita nak sebut hari ini, bagaimana menoktahkan kemiskinan. Pertama, wajib kita mengembalikan ekonomi negara ini. Kalau ekonomi ini kukuh, zakat tak perlu susah payah. Kalau ekonomi negara ini merudum, aku yakin hari ini zakat Selangor sendiri sebagai contoh mempunyai isu penurunan bayaran zakat. Kenapa? Ekonomi tak bagus. Kalau nak ekonomi tak bagus, zakat pun tak boleh nak bayar, nak bantu orang. Macam mana nak noktahkan kemiskinan? The pokok ialah PMX ni. Menteri-menteri yang PMX sebut tadi meneruskan apa tu tak jelas apa maksudnya. Tapi menteri-menteri yang ada ni tidak berfungsi. Ada berapa banyak menteri yang dibayar gaji ratus ribu sebulan, tidak memberikan apa-apa manfaat kepada negara. Tak ada. Mereka hanya bercakap dalam sidang media, bercakap di atas pentas, seolah-olah mereka mempunyai akses penuh untuk membantu orang. Tapi balik kosong. Cuba cakap benda yang boleh buat. Kami kat bawah ni, nak cakap pasal struggle ni, sedih nak cakap. Kawan-kawan yang tahulah, mata tengok mata aku sendiri. Tak tidur. Cari duit. Dapat tak banyak mana hutang nak bayar. Jadi jangan meletakkan kesalahan kepada zakat. Seolah-olah mahu melepaskan tangan bahawa kemiskinan itu berpunca dari zakat. Konon-kononnya kutipan yang dibuat oleh zakat banyak. Tapi zakat tidak berjaya membantu ataupun menyelesaikan masalah kemiskinan. Untuk pengetahuan PMX, ketika COVID-19 melanda parah sekali, sekatan dibuat orang tak boleh keluar. Zakat dibuka 24 jam. Selangor. Tak tahulah. Jangan sebut benda-benda yang YB Datuk Seri akan dimalukan. Minta tolong pasukan Datuk Seri sendiri. Lihat dengan betul teks-teks ucapan dan juga perkara-perkara yang bernas untuk disebut. Supaya orang tak backfire. Hari ini Datuk Seri dan Anwar Ibrahim mengambil sebuah negara yang berada dalam keadaan parah. Bukan kerana Datuk Seri Najib, tapi kerana tumbangnya kerajaan Datuk Seri Najib tadi. Dan hutang bertimbun sampai tak boleh dibilang teruknya.
negara berhutang, ekonomi teruk, pelabur lari, rakyat berada dalam kemiskinan, segalanya. Tapi apabila Datuk Seri bercakap tentang nak menoktahkan kemiskinan, meletakkan kesalahan kepada zakat, tak betul. Tak betul. Ini memalukan. Seorang Perdana Menteri yang telah berjuang, speechnya diangkat hebat dari tahun 98 ketika aku bersama reformasi ketika itu. Dan sampai berbelas puluh tahun akhirnya jadi Perdana Menteri, takkan ini saja yang mampu dibuat oleh PMX. Do something, sir. Jangan bercakap je. Tak kena. Bercakap pun tak apa-apa dah ni. Zakat pula yang salah. Macam aku cuba memahami konteks Datuk Seri nak menasihatkan zakat supaya mengurus wang zakat dengan baik. Itu betul. Minta zakat supaya mengutamakan penerima zakat berbanding perbelanjaan tak perlu. Itu ada something wrong. Datuk Seri seolah menuduh dan harus menjelaskan apa perbelanjaan tak perlu. Kalau Datuk Seri tahu, laporkan terus kepada SPRM atau badan-badan dalam KDN. Datuk Seri ada kuasa penuh katanya, hancurkan mereka. Jangan bercakap di halayak umum benda yang tak pasti. Sekarang macam aku tanya, okey, tadi kata ada penyelewengan atau apa, kedengaran begitu. Buktikan. Buat tangkapan. Seorang Perdana Menteri jangan bercakap macam ni. Rakyat bercakap, yes. Bila Perdana Menteri bercakap perkara macam ni, rakyat kata apa ni? Kau ada akses kepada ATM. Kau ada akses kepada KDN. Kau ada akses kepada semua jabatan kerajaan, agensi, melibatkan penguatkuasaan yang boleh mengorek. Kau ada intel, kau ada segala ni, everything. CIA, CEO, CIA, segala atuk perisikan ada di bawah Perdana Menteri. Takkan Perdana Menteri menyebut sesuatu perkara yang tak berasas. Sekarang kalau kita tanya, betul ke ada penyelewengan dalam MAIP? Kalau ada, mana buktinya? Tangkapannya mana? Datuk Seri ada semuanya. Kalau Tun Daim Zainuddin tu kita nak korek. Kalau anak Mahathir Mukris Mohzani segalanya kita nak korek. Takkan MAIP kita tak boleh korek. Faham tak? Biar aku panjang sikit cakap hari ni. Aku menjelaskan tentang bagaimana aku nak rakyat yang paling bawah duduk di kampung ni yang tidak mempunyai pendidikan, menasihatkan kalau tak sampai tu perkara biasa, sampai amin. Kepada seorang Perdana Menteri, tolong beri satu speech yang kata apa ya, yang tak boleh deny orang. Orang tak boleh nak kata Tok jangan cakap macam tu, tak boleh. Tapi aku tak tahu nak sebut macam mana. Datuk menyebut tentang ada salah laku, penyelewengan dalam sebuah jabatan kecil yang diuruskan di bawah, kalau di Selangor di bawah kerajaan negeri, di bawah Sultan. Kalau di Kuala Lumpur bawah Agung tu. Satu perkara yang tak betul. Aku bukan hentam. Aku sayang PM aku. Tapi bila dah mengarut banyak sangat, pasukan yang berada di belakang Datuk Seri ni apa benda ni? Takkan tak ada satu benda yang bernas. Boleh diutarakan untuk rakyat dalam menasihati atau apa pun. Jangan lari kepada speech-speech yang boleh menjadikan Datuk Seri nampak kurang. Kan bukan cerdik kan aku kata aku bodoh, aku rakyat bodoh. Tapi please Tok, jangan sentuhlah benda-benda macam ni. If you have the proof, tangkap. Masuk paper, baru Datuk bercakap. Saya nasihatkan kepada ini dan ini, jangan ada penyelewengan dan sebagainya. Yes. Ini belum ada apa-apa dah cakap, besok kita suruh tangkap macam mana? Jadi, jangan macam tu. Please lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu berjuang begitu lama, begitu perit, begitu pedih. Jangan buang masa perjuangan yang kamu lalui untuk jadi Perdana Menteri dengan perkara-perkara bodoh seperti ini. Prove to your rakyat, prove to your country bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang layak menjadi Perdana Menteri. Berikan yang terbaik supaya kita boleh angkat ekonomi negara kita lebih baik daripada sebelumnya. Buktikan bahawa yang selama ini kita tekankan Najib itu bersalah dan Anwar have a better idea, better management. Prove it, Datuk. Jangan just cakap dan hari ini kita makin teruk.
Kita tak ada buat apa-apa tau sekarang ni. Negara kita makin teruk tau. Dalam berita sebelum ni Datuk Seri sebut tentang beberapa negeri telah berjaya dalam kempen pembasmian kemiskinan. Data mana Datuk pakai yang berjaya tu membasmi kemiskinan? Selangor ni miskin paling banyak, paling besar dalam negara kita hari ni, Selangor ni. Dan Selangor dah pun berjaya membasmi kemiskinan. Macam mana tu? Ini suatu perkara yang makin kita tengok, adakah Perdana Menteri kita dah nyanyuk? Mahathir yang usianya pun dah banyak itu, dah 100 dekat dah, masih boleh cakap Datuk Seri dah lost. Okay? Seriously, you are lost, sir. Lost. Cakap tak tahu apa ni. Main rembat je. Zakat pun kau nak rembat. Tak kena. Kuasa menoktahkan kemiskinan hanya ada Perdana Menteri. Use all your engine. Apa yang ada, you punya jabatan, you punya agensi, segala yang ada, gunakan untuk mengembalikan ekonomi negara ini, dan kamu telah pun berjaya menoktahkan kemiskinan. Hari ni kau Datuk Seri cakap apa sekalipun, rakyat di bawah ni nak jual goreng pisang pun modal tak pulang balik. Dan Datuk sedang bercakap soal menoktahkan kemiskinan, zakat tidak mempunyai tata kelola yang baik. Macam tu. Berapa ramai zakat nak tanggung? Dan soalannya, akhirnya saya nak tanya. Aku nak tanya, apa guna Datuk Seri jadi Perdana Menteri? Apa guna menteri-menteri yang ada kita bayar gaji ratusan ribu ringgit, tak termasuk yang dia samun kontrak, projek dan sebagainya? Kita bukan tak tahu. Jabatan-jabatan kerajaan yang kontrak adjust semua ni macam mana? Settlekan yang tu dulu, baru sebut soal zakat. Bagaimana jabatan-jabatan hari ini dikonquer oleh pengarah-pengarah, dikonquer oleh technician, oleh engineer, jurutera. Selesaikan masalah tu dulu. Dan baru kita cerita soal zakat. Itu kecil zakat tu. Seluruh negara hari ini kita mengalami problem rasuah yang sangat teruk. PDRM, immigration, jabatan-jabatan lain, custom dan sebagainya. Banyak rasuah berlaku. Dan inilah ada punca. Sebab tu aku cakap tadi, tak cukup 1 jam nak cakap soal menoktahkan kemiskinan, kerana punca kepada kemiskinan adalah pihak penguat kuasa yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab. Nombor 1. Apabila pihak berkuasa yang ditugaskan, ditanggungjawabkan, diamanahkan untuk menjadi pelindung kepada rakyat, menjadi penjenayah, kemiskinan akan melebar dan membesar. Kerana apa? Sebagai contoh, jual dadah. Pihak yang satu lagi yang menjadi penguasa ambil rasuah. Kesalahan tak dapat dibuktikan, penjenayahan menjadi lebih berkuasa. Judi. Hari ni tengok sendiri. Aku lawan judi. Berapa lama? Ke balai polis tu. Ini 22 bulan ni bicara. Aku yang menentang perjudian, aku yang ke dalam. Lepas tu Datuk Seri sedang bercakap soal tata kelola zakat, tak betul. Datuk Seri selesaikan dulu masalah pihak kuasa. Datuk Seri yang memang menjadi pegawai, anggota hanya untuk makan rasuah. Jangan cakap tak. Pergi tengok sendiri. Pasar Borong sampai ni hari, ada selesai masalah? Tak. Kuala Lumpur, warga asing, ada selesai masalah? Sebab tu aku cakap cerita aku panjang. Nanti kita masuk dalam live TikTok aku untuk malam ni itu. Bye-bye. Assalamualaikum.